Kemudian bab idza ra'a qauman yatanajawna fala yadkhul ma'ahum. Jika seseorang melihat sekumpulan orang lain sedang berbisik-bisik, maknanya sembang pelan-pelan, maka janganlah dia masuk duduk dengan mereka. Ini pun bab adab, supaya kita terelak daripada mendengar rahsia orang atau orang tu jadi tak suka dengan kehadiran kita. Masya Allah, Islam ajar adab yang sangat tinggi dan halus-halus. Maknanya kadang-kadang orang tak heran, tak peduli, tapi Islam letak satu garis panduan supaya kita sentiasa dalam keadaan tak ada permusuhan dengan orang, tak bermasam muka dengan orang, tak ada siapa kecil hati dengan kita. Sehingga hal-hal yang kecil macam ni pun Islam bagi panduan kepada kita dengan baik. Jadi bila ada orang yang kita nampak duk sembang pelan-pelan, duk bisik hang aku tu, tak usah lagi, tak payah pergi siapa mereka. Pokok ada hal-hal yang mereka tak mau orang lain dengar, berbincang saham mereka tengah naik ke, tengah turun ke, bincanglah. Kecuali kalau dia cerita, dia panggil buat sidang media apa, nak jadi Perdana Menteri pula tu, tak apalah, bolehlah dengar. Hak tu dia panggil orang, mereka sembang pelan-pelan mereka. Hak tu biar mereka dengan urusan mereka. Masya Allah. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا داود بن قيس قال سمعت سعيد المقبوري يقول مررت على ابن عمر رضي الله عنهما ومعه رجل يتحدث فقمت إليهما. Aku lintas, aku lalu di sisi Sayyidina Abdullah bin Umar, bersamanya ada seorang lelaki yang bercakap dengan dia. Sayyidina Abdullah bin Umar duduk cakap dengan seseorang. Perawi hadis ni Sa'id al-Maqburi, dia duduk mai ke arah mereka. Lalu aku pun nak pi ke Sayyidina Abdullah bin Umar dan seorang lagi yang duduk sembang pelan-pelan ni. Tiba-tiba Sayyidina Abdullah bin Umar dia menepuk dada aku. Bila aku sampai dekat, tampak dada aku sekali, laqama fi sadri faqala, dan dia pun bagi tahu, dia nak ajar sunnah bagaimana. Idza wajadta ithnaini yatahaddatsan, kalau kamu jumpa dua orang sedang bercakap, maka janganlah engkau berdiri bersama mereka. Wala tajlis ma'ahuma, dan jangan duduk bersama mereka. Hatta tasta'dinahuma, sehinggalah kamu minta izin daripada mereka berdua. Adab, Masya Allah, supaya kita tak dipotong cakap dia. Dia tu merancang apa-apa ke, Wallahualam, sangka baik kita dengan mereka, tapi tak mau orang lain tahu perancangan tu, maka kita tak boleh duduk sehingga minta izin. Faqultu, aku pun kata, aslahakallahu ya Aba Abdurrahman, moga-moga Allah memberi kebaikan kepada kamu wahai Abu Abdurrahman. Aku ni mengharapkan untuk mendengar yang baik-baik sahaja daripada kamu. Aku main ni nak dengar apa kebaikan yang kamu duk cerita dekat lelaki itu. Aku nak numpang dengar. Cumanya adab yang sebenar ialah tidak duduk sehinggalah diizinkan, atau orang itu berlalu pergi kemudian tidak duduk sembang dengan orang tersebut. Nah, sama juga dalam bab la yatajanisnani dunas salis, kalau kita duduk tiga orang, maka janganlah berbisik dua orang sahaja tanpa kita joinkan seorang lagi tu. Duduk tiga-tiga orang, tapi tentang kita pergi tekak mulut kita dekat telinga kawan, duduk bisik. Tak, kawan orang ni duduk depan, bagaimana perasaan dia? Kita pun jadi lain tu. Dan kalau tengah makan apa roti canai, sarang burung pun tinggal tu. Dah macam-macam dia pun.
Dulu telur dalam atau telur luar. Telur goyang pula tu. Dahsyat. Sebab apa? Mengkelan lah. Duduk satu meja. Kata satu kawan pergi dengan satu kawan. Walau tak ada kena mengena langsung urusan tu dengan orang yang ketiga, tapi dia berasa dia dipinggirkan, mungkin cakap-cakap atas dia, cakap-cakap tu tentang dia, maka janganlah berbisik-bisik di hadapan orang yang duduk derawan dengan kita. Juga Muhammad, seorang sahabat Nabi, seorang tabi'in, Imam Mujahid, dia kata, aku sangat benci kepada orang yang menajamkan pandangannya kepada orang lain, kemudian bercakap-cakap. Kita sambil duduk usia orang bercakap, maknanya seperti cakap tu ke arah orang tu. Nabi dia tengok tu, kita cakap, kawan tu duduk puasa, kalau orang ni laki apa aku ni, aku ni salah apa, subhanallah. Kalaulah perlu bercakap, pilih tang lain, hingga tak menimbulkan sesuatu dalam hati orang tersebut, tak menguris perasaannya. Ada. Nah, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kanu thalathatan, jika mereka yang duduk itu bertiga, maka janganlah dua orang berbisik, fala yatanajasnani duna tsalits, janganlah dua orang berbisik tanpa orang yang ketiga. Sama juga jika 4 orang, maknanya jangan 3 orang sembang, seorang lagi tak sembang. Tapi Nabi sebut, kalau mereka berempat, 2 orang bersembang, 2 orang berbisik, dan 2 orang lagi tak berbisik, itu dibenarkan. Maknanya dia tak puasa keseorangan, dia ada kawan lagi seorang. 4 orang, 2 orang bisik, okey, dibenarkan. Kadang-kadang tidak menyentuh apa-apa tentang orang yang hadir, tak bercakap seperti dia dianggap mengumpat kerana orang tu tak dengar. Kalau dia bercakap sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut, tapi diberi keringanan kalau berempat, untuk 2 orang berbisik, 2 orang lagi tidak mendengarnya. Kalau 4 orang, 3 orang duk bisik, seorang duk meloko orang tu, itu tak boleh. Kita dipanggil pakai apa, nak kenal pun lah. Baik. Hadis yang terakhir, idza jalasa ar-rajulu ila ar-rajul yasta'dinuhu fil qiyam, jika kita duduk dengan seseorang, bila kita nak bangun, kita minta izin untuk bangun. Maknanya nak tinggalkan dia atau satu kumpulan, kita kena minta izin. Itulah yang kita buat, alhamdulillah. Lepas habis sembang, atau ni minta maaf nak balik dulu, pergi market Ustaz, cari ikan Ustaz, cari ayam Ustaz. Ada, masya-Allah. حدثنا عمران بن ميسرة عن حفص ابن غياث عن أشعث عن أبي بردة عن أبي موسى قال جلست إلى عبد الله بن سلام, aku duduk dengan Sayyiduna Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang memeluk Islam, seorang alim Yahudi memeluk Islam. Di antara yang terawal memeluk Islam bila Nabi sampai ke kota Madinah. Faqala innaka jalasta ilaina wa qad hana minna qiyam. Bila kami duduk, dia pun kata, kamu duduk dengan kami dan kami ni dah nak berdiri dah, maknanya nak beredar dah. Faqultu fa idza syi't, tak apalah kalau begitu. Aqama fattaba'tuhu hatta balagha al-bab, dia pun bangun sehingga aku ikut dia sampai ke pintu. Subhanallah. Maksudnya bila seseorang dah selesai daripada berbicara, bersembang atau hajat dengan seseorang, minta izin, bagi tahu untuk dia beredar, maka itu adalah di antara adab yang tinggi yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, dan para sahabat mengajarkannya pula kepada orang lain. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sejumlah hadis yang sempat kita baca pagi ini
hadis-hadis adab ini, itulah yang membezakan kita dengan orang lain. Mungkin kita kata mereka yang tidak beriman kepada Allah, pakaian mereka lebih kemas, kenderaan mereka lebih elok, rumah mereka lebih mewah, tapi mereka tidak memiliki adab. Karena tanpa agama akan hilang. Lagu mana pun dia santun sangat depan kita pun, di belakang itu lain cerita dia. Adapun kita sebagai Muslim diajar untuk beradab dalam setiap gerak-geri dan tingkah laku kita, walaupun kecil dan remeh. Nak duduk dengan orang minta izin, nak mangkit kena minta izin, duduk ramai-ramai jangan berbisik, sehingga menimbulkan pelbagai andaian daripada kawan-kawan yang duduk dengan kita. Masya Allah, subhanallah. Dan bagaimana dalam hadis berkenaan dengan duduk atas katil atau kursi itu isyarat kepada melayani tetamu dengan baik. Maknanya apa yang ada di rumah kita yang paling sesuai untuk tetamu itu duduk, bagi dia duduk. Jangan ada sofa yang khusus untuk kita ya. Kalau nak khusus, buh dalam bilik, duduk dalam tu. Letak sofa elok-elok di ruang tamu. Kemudian ni khusus untuk tuan rumah ya nak. Hampa jangan duduk lah. Khusus duduk letak tu. Kalau ada tetamu, ya jadi hak tuan rumah untuk melarang. Tapi sebagai adab, biarlah tetamu dilayan dengan cara yang paling terbaik, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.